يا هنانا يا هنانا بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يلا سوا. يا هنانا 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 يا هنانا.
وسلم. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadhil tuan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam Al-Azhari, yang akan mengajarkan kepada kita kitab ini. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Syarul Azam yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, warga tabung haji yang dikasihi dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah malam ini dapat lagi kita bersama-sama berkumpul secara virtual, kita menghadiri kelas talaqi kitab bersanad kita pada malam ini insya-Allah. Namun sebelum kita meneruskan, marilah kita bersama-sama memulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini adalah merupakan kelas yang ketujuh kita untuk kelas bagi kitab talaqi kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam Al-Azhari. Alhamdulillah, kalau ikutkan pada minggu yang sebelum ini, kita telah pun menyentuh beberapa kita panggil rukun-rukun solat, beberapa rukun-rukun solat, alhamdulillah. Ataupun yang disebutkan seperti mana yang disebutkan di dalam kitab ini, menggunakan istilah apa nama? Iaitu furudus solah, furudus solah. Iaitu fardu ataupun rukunnya solat. Alhamdulillah, minggu lepas kita sempat berhenti sampai, kalau saya tak silap, sampai di rukuk, tersilap saya Fadhil Ustaz. Kalau kita tak silap lah, kalau mungkin tersilap, mungkin boleh betulkan sama-sama insya-Allah. Okey, seperti biasa, mohon untuk semua yang turut sama pada malam ini, kita kalau boleh offkan mic ataupun mutekan mic tu. Jika sekiranya ada soalan, mungkin bila mana kalau ada sebarang soalan boleh raise hand ataupun boleh onkan mic masing-masing lah insya-Allah. Jika sekiranya ada sebarang persoalan, ataupun jika sekiranya boleh juga tulis melalui ruangan chat masing-masing insya-Allah. Okey, tanpa saya ingin melengahkan masa kita pada malam ini, saya ingin menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil tuan guru kita Syekhna Khairul Nizam Al-Azhari untuk memulakan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Ustaz mute mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk bersama dalam majlis pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis yang ketujuh pada hari ini. Kalau tak silapnya kita dijangka mengkhatamkan kitab ni pada majlis yang ke-12, Ustaz. Maknanya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan. Susah juga sebenarnya, tapi ala kulli hal kita cuba sedaya upaya untuk dapat kita mempelajari kitab ini dengan baik
Moga-moga kita Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah karangan As-Sayyid Al-Sharif Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Malik Al-Habashi ini direzekikan oleh Allah untuk kita dapat membacanya dengan baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan pertemuan lepas kita telah pun masuk kepada perbahasan berkenaan dengan rokok, iaitu kalau saya boleh ulang sekali lagi, disebut di dalam kitab kita ini, Bismillahirrahmanirrahim, qala Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Ahmad ibnu Zain ibni Alawi Al-Maliki Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i ar-risalatil jami'ati wa tazkiratin nafi'ah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah summa ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Seingat saya kita dah bincang tentang rukun ini, iaitu rukun rokok yang disebut di sini. Kemudian seterusnya rukun yang seterusnya adalah rokok, dan wajib dia menunduk, yanhani, dia wajib. Rokok ni hanya berlaku sekiranya seseorang itu menundukkan badannya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Sewaktu dia berdiri tegak tu, dia membongkokkan badannya, menunduk ke bawah, sehingga sekiranya tangan dia itu dilepaskan ke bawah, dia berjaya menyentuh kedua lututnya. Maknanya kalau kita rokok, kalau saya boleh kejap sebab dia kena praktikal sikit ni. Okay, sebentar. Macam mana nak buat? Sekejap. Sebab susah juga kalau nak bercakap, takut tak jelas. Okay, saya cuba. Okey, contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak Sebentar. Ni ujian mengajar live kita nak buat praktikal. Susah untuk ditunjukkan, tapi ala kulli hal moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan. Okey, kalau kita solat, boleh nampak kalau kita solat, maknanya kita menundukkan badan. Okey, saya menepakan tangan saya. Kalau saya tunduk begini, saya letakkan tangan saya ke bawah itu, saya masih tidak dapat menyentuh. Saya, walaupun saya sudah menunduk, saya telah berusaha untuk menunduk. Sebentar. Okey. Walaupun saya telah berusaha untuk menunduk, tetapi saya hanya menunduk sedikit saja, katakan begini. Dalam keadaan tangan yang saya depakan ke bawah ini tidak mengenai lutut saya. Tapi saya kena tunduk lagi, sehingga kedua telapak tangan saya ini berjaya menyentuh kedua lutut saya. Maknanya kalau macam saya sekarang ni berdiri, memang kalau saya lepakan tangan ke bawah memang tak dapat menyentuh, hanya dapat menyentuh paha. Saya tunduk masih lagi paha. Tunduk lagi masih paha. Tunduk lagi, ujung jari saya dah mula menyentuh saya punya lutut, tapi belum lagi tapak tangan dapat menyentuh lutut. Tunduk lagi, masih lagi belum dapat menyentuh. Tunduk lagi, belum. Tunduk lagi. Okey, di sini saya sudah dapat menyentuh. Kedudukan saya begini, saya sudah dapat menyentuh. Maknanya walaupun badan saya belum tunduk dengan sempurna seperti ini, tapi cukup dengan begini, agak menegak ke atas juga. Tetapi telapak tangan saya ini, kawasan bulat ini sudah berjaya menyentuh lutut saya. Maka apabila saya sudah dapat menyentuh kedua lutut saya, walaupun badan saya agak tegak ke atas seperti ini, saya sudah dianggap telah melakukan rokok. Kalau saya sekadar begitu saja, sah solat saya. Walaupun yang terbaik saya tundukkan lagi supaya badan saya dan kepala serta punggung itu adalah pada kedudukan yang sama. Okey. Harap-harap dapat difahami. Ya Rabb. Okey, harap-harap dapat difahami.
Sebab kalau tak ditunjukkan praktikal tu agak sukar sebenarnya. Takut kita tak dapat memahaminya dengan baik. Tapi moga-mogalah insya-Allah Subhanahu Wa Taala dapat difahami. Yang penting mari tuan-tuan lepas ni boleh buat praktikal masing-masing. Kalau kita menunduk-nundukkan badan dengan tangan kita depakan ke bawah, kalau masih belum tapak tangan tapak tangan dimasukkan dengan tapak tangan tu bukan jari sebab walaupun bahasa Melayu kita ni tapak tangan main bermula daripada jari seluruh kawasan ni. Tapi yang dimasukkan adalah kawasan selepas daripada jari itu dan ke bawah. Main kawasan bulatan ini. Kawasan bulatan ini. Apabila kawasan ini telah, bila kita tundukkan sewaktu rokok itu dan berjaya menyentuh lutut kita, maka ketika itu kita sudah dianggap selesai melaksanakan rokok. Cuma yang terbaik macam saya sebut tadi, yang paling terbaik adalah kita tundukkan ke bawah lagi supaya kepala kita, punggung dan belakang badan kita adalah straight. Kalau straight begitu, itu yang terbaik. Tapi kalau menogak ke atas sedikit tetapi tangan sudah berjaya, kawasan tapak tangan ini sudah berjaya menyentuh lutut, maka itu sudah dianggap berlaku rokok. Sudah selesai rokoknya. Baik. Dan disebut juga di sini wa yatma'innu fihi wujuban. Wajib seseorang itu bertumakninah. Fihi ay fi ar-ruku'. Wajib dia bertumakninah ketika di dalam rokok tersebut sehingga hatta taskun a'dha'uhu, sehingga anggota-anggotanya tenang, tetap. Maknanya dia sewaktu dia rokok itu dia memang berhenti sejenak untuk rokok. Jadi kalau dia rokok kemudian bangun terus sehingga maknanya tidak dianggap dia berhenti sejenak, ketika itu tidak berlaku tumakninah. Walaupun dia telah berjaya, tangannya sudah sampai ke lutut, tetapi disebabkan baru sampai terus bangun, maka ketika itu rokoknya itu walaupun rokok itu berlaku, tetapi satu lagi yang diwajibkan iaitu tumakninah tidak berlaku, maka sembahyang tidak sah. Jadi setiap rukun itu perlu kena berhenti sejenak dan perlu tumakninah padanya. Okey, jadi kalau ada siapa yang nak minta penjelasan, saya harapkan dapat ditanyalah supaya kita dapat berkongsi maklumat dan membetulkan kalau ada sebarang kesilapan saya sendiri, contoh ketika menerangkan ataupun ada pandangan, silakan, tak masalah. Seterusnya kata Sayyidina Al-Imam, summa al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian dia hendaklah i'tidal, iaitu setelah dia rokok tadi, dia adalah tidak sah kerana tidak berlaku tumakninah. Jadi tumakninah ini adalah merupakan, kalau sebagian kitab disebut ia sebagai rukun bagi solat. Baik, seterusnya disebut di sini, sebelum tu disebut usma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban, wajib tumakninah pada i'tidal. Okey, selesai. Kemudian kata pengarang summa sujudu marratain. Kemudian orang itu hendaklah sujud sebanyak 2 kali, sujud sebanyak 2 kali, wal julus baina sajdatain, dan sujud yang 2 kali itu hendaklah juga berlaku di antara 2 sujud itu akan duduk di antara 2 sujud. Maknanya sujud macam kita sangatlah, sujud lepas tu duduk antara 2 sujud, kemudian kita sujud sekali lagi. Maksudnya sujud ada 2, cuma dia sujud yang berlaku duduk di antara 2 sujud tersebut. Dan kata pengarang wa yatma'innu wujuban fil kull, wajib untuk berlaku tumakninah pada semua tersebut. Mana sujud pertama, kemudian pada sujud yang kedua, dan juga pada duduk antara 2 sujud. Ketiga-tiga ini juga mesti ada tumakninah. Kalau dia sujud, bangun terus untuk duduk antara 2 sujud, maka sembahyangnya tidak sah kerana tidak berlaku tumakninah pada sujud yang pertama. Begitu jugalah kalau dia tidak berhenti sejenak ketika duduk antara 2 sujud atau pada sujud yang kedua,
Apabila ada sahaja tidak tumakninah pada sujud, pada duduk antara dua sujud dan juga pada sujud yang kedua, maka sembahyang itu adalah tidak sah. Okey, dalam kitab kita disebut tentang rokok dan disebutkan syarat bagi rokok, iaitu rokok hanya berlaku sekiranya seseorang itu menunduk macam saya gayakan tadi dengan keadaan dia mendepakan tangan dia sehingga bulatan pada tapak tangannya itu berjaya ditekap pada lutut. Baik, adapun sujud di sini tidak disebut tentang syarat-syarat sujud dan rukun dan juga anggota-anggota sujud. Jadi walaupun di sini disebut secara ringkas, tapi ada baiknya juga kalau kita boleh menyentuh sedikit berkenaan dengan sujud supaya sujud yang kita lakukan itu tepat dan kena dengan rukunnya. Okey, bila sebut sujud, perkara ni mungkin kita tak perasan kita rasa macam tak penting, tapi mungkin dia akan jadi satu persoalan kalau kita solat bukan di tempat biasa. Contoh kita pergi berkelah, macam saya dulu pernah pergi ke Tasik Kenyir dengan kawan-kawan, kami mandi sungai. Kemudian bila nak solat, kami solat atas batu. Bila sembahyang atas batu, bila nak sujud tu, batu tu dia kebetulannya macam agak terangkat sikit. Jadi ketika sujud tu macam mana? Kalau kita ikut saiz batu tu, maknanya kita akan sujud dalam keadaan bukan kepala yang paling bawah tapi kepala yang paling atas. Sebab batu tu dia agak mendongak dan saya berada di atas batu tu. So nak buat macam mana supaya sujud kita dianggap sah? Jadi perlu kita mengetahui syarat-syarat bagi sujud. Saya ambil daripada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan seorang ulama juga daripada Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Dalam buku ini disebut bahawa syarat sujud ini ada 7. Syarat sah sujud ini, sesuatu sujud itu dianggap sah sekiranya ada ketujuh-tujuh perkara ini. Yang pertama disebut di sini, yasjuda ala sab'ati a'dha. Dia hendaklah sujud di atas 7 anggota. Maknanya suatu sujud kena ada 7 anggota yang 7 anggota ini terkena pada tanah atau bumi atau simen, ikutlah tempat mana kita solat. 7 anggota ini iaitu dahi. Jadi dahi, hendaklah dahi itu menyentuh bumi, atau kalau kita sembahyang di atas tanahlah. Kalau kita, macam saya tadi sembahyang atas batu, maka batulah. Ikutlah kita sembahyang di mana. Kalau kita sembahyang di rumah kita bentar sejadah, atas sejadah lah. Maknanya, yang penting maknanya dahi kita ini betul-betul kena kepada tempat sujud. Maknanya kalau saya sembahyang, kemudian saya balut serban, dan serban yang saya balut itu sehingga menutup. Katakan, saya katakan beginilah, saya ada syal ni. Saya solat dalam keadaan saya meletakkan syal ni di atas kepala saya dan kebetulannya saya melabuhkan dia ke depan sedikit. Lalu apabila sujud, saya telah sujud di atas tanah, tetapi tidak secara langsung, sebaliknya saya sujud dalam keadaan dahi saya tertutup dengan syal ini, dengan selendang. Jadi dahi saya seluruhnya tidak dapat mengenai tanah kerana sudah ditutup dengan selendang tadi. Maka adakah sembahyang saya itu, solat saya itu sah? Jawapannya tidak, kerana sujud saya tidak sah. Kenapa sujud tidak sah? Kerana salah satu anggota sujud tidak terkena tanah. Anggota sujud ada 7. Namun dalam 7 anggotanya hanya dahi saja disyaratkan mesti tidak ada perantara antara dia dengan tempat sujud. Maknanya tidak boleh dahi itu ditutup dengan sesuatu. Dahi itu mesti dibuka. Cuma kata para ulama, kalau dahi kita tertutup juga tapi ada juga bahagian dahi itu yang terkena tanah walau sedikit, maka sah wuduk. Sah solat tadi, sah sujud tadi. Saya katakan saya pakai syal tadi atau saya pakai sorban dan bila saya tutup dahi saya tutup gini contohnya, dalam masa yang sama saya tutup dahi saya kebanyakannya, tapi ada juga sebahagian dahi yang terbuka.
Lalu ketika saya sujud, dahi yang tidak ditutup oleh kain serban itu tadi telah saya tekapkan pada tempat sujud, maka ketika itu sujud saya adalah sah walaupun kebanyakan dahi saya itu ditutup dengan kain serban contohnya. Jadi yang penting dahi kita itu ada yang bahagian pada dahi itu tidak ada pelapis antaranya dengan tempat sujud. Maknanya kalau tutup semua dahi, macam tadi ya, saya pakai serban katakan saya tutup semua sekali. Saya tutup semua sekali. Contoh, tutup begini terus. Dan saya sujud di atasnya, maka ketika itu sujud saya tidak sah kerana seluruh dahi saya sudah ditutup. Dalam keadaan disyaratkan mesti ada bahagian pada dahi saya walau sedikit menyentuh tanah. Jadi kalau tutup semua sekali memang tidak sah. Tapi kalau terbuka sedikit, okey, silakan. Tapi yang terbaik apa dia? Terbaik memang kita buka, sebab tu kita pakai kopiah contohnya supaya rambut kita tidak berjuntai ke depan dan mungkin boleh menutup dahi. Jadi kita pakai kopiah, macam orang perempuan dia pakai tudung. Selain pada orang perempuan menutup aurat, tapi dalam masa sama juga kita pakai kopiah atau pakai tudung, kita juga telah menyekat bahagian rambut kita ini daripada berjuntaian ke bawah, lalu mungkin boleh menghalang dahi kita. Itu anggota sujud yang pertama. Dan anggota yang kedua adalah kawasan ini, kawasan tapak tangan seluruhnya, termasuklah dipanggil sebagai perut jari ini. Seluruh tapak tangan ini ketika sujud hendaklah diletakkan di atas tanah. Cuma pada dua tapak tangan, selepas ini kita akan tengok lutut dan juga jari-jari kaki tidak disyaratkan mesti mengenai tanah secara langsung. Maknanya kalau saya pakai sarung tangan dan saya solat, cuma ketika saya pakai sarung tangan itu, tangan saya memang saya letakkan di atas tempat sujud, cuma memang tangan saya bersarung, maka ketika itu tidak menjadi masalah. Yang hanya tidak boleh ditutup suatu sujud hanyalah dahi. Jadi kalau saya sujud dalam keadaan saya buat tangan begini, contoh saya sujud dalam keadaan saya tidak meletakkan tangan saya ke tanah, maka sujud saya tidak sah. Kerana antara anggota sujud adalah dua telapak tangan ini. Okey. Kemudian selain daripada dua tapak tangan, begitu juga adalah dua lutut. Jadi kita dah dua tapak tangan jadi tiga. Jadi yang pertama adalah dahi, yang kedua dua tapak tangan, jadi dah tiga. Kemudian dua lutut, jadi dah lima anggota sujud. Dua lutut, lutut juga hendaklah kena pada bumi. Maksudnya kalau saya sujud tetapi seperti sedang pumping begitu, jadi lutut saya tak terkena pada tanah, ketika itu saya tidak dianggap sujud. Dan antara syarat sujud juga adalah perut jari kaki saya itu terkena tanah walau sedikit. Mana-mana jari, yang terbaik kalau lima jari kaki kita tu memang kita tekan dan kena pada tanah. Kalau saya pakai stokin tak ada masalah. Yang penting jangan kita semayang kadang-kadang kita mengangkat kaki kita. Atau kita semayang begitu, kaki kita begini. Contoh, kita pacakkan, kita tidak lentikkan sehingga perut jari kaki kita tu mengenai tanah. Sebab kita lentikkan, kita tak lentikkan, kita tegakkan begitu. Maka kalau kita tegakkan begitu, sujud kita tidak sah. Tapi kalau kita lentikkan sedikit sehingga perut jari kita walaupun tak semua terkena tanah. Contoh, perut jari tengah terkena tanah, maka ketika itu sahlah sujud saya tadi. Jadi syarat yang pertama bagi sujud adalah 7 anggota itu memang kita lekatkan ke bumi sewaktu kita sedang sujud. Macam yang kita lakukan selama hari inilah. Dan yang kedua, macam saya sebut tadi, wa antaku najabatu maksyufah. Hendaklah dahinya itu terbuka. Yang seterusnya, wa tahamulu bi ra'sihi. Hendaklah dia menekan dengan kepalanya. Maksudnya sewaktu saya sujud, saya tidak boleh menahan kepala saya. Contoh, saya semayang, katakan semayang atas tilam. Saya semayang atas tilam yang bersih, saya semayang atas tilam tu tak tebal. Saya semayang dan saya sengaja saya hanya menjadikan kepala saya menyentuh tilam, tetapi saya tidak biarkan dahi saya itu
terbenam di tilam. Maksudnya saya seakan-akan menahan kepala saya daripada terbenam. Ketika itu tak sah. Sebaliknya saya kena biarkan dahi saya itu bebas tanpa saya menahannya daripada terkena ataupun terkena ni. Maknanya kalau orang tu sembahyang atas tilam dan tilam dia bergerak ke bawah disebabkan berat kepala dia tadi, maka sembahyang sujud tadi adalah sah. Tapi kalau saya sujud tapi saya sengaja menahan kepala saya supaya kepala saya walaupun menyentuh tilam tadi tapi tidak menekan tilam, saya tak nak kepala saya menekan tilam. Sebab kalau saya biarkan dia akan menekan. Saya sengaja menahan kepala saya sekadar menyentuh saja tapi tidak membiarkan kepala saya itu melekat ataupun menekan tilam itu. Sebab biasanya kalau kita sujud betul-betul, kepala kita akan terperosok masuk ke dalam tilam kalau tilam itu tebal lah. Maka ketika itu sujud kita tidak sah kerana saya telah menahan kepala saya. Maksudnya kalau saya sengaja sujud dan saya sengaja mengeraskan kepala saya supaya dahi saya itu tidak menekan tempat sujud, maka ketika itu sujud saya tidak sah. Dan syarat yang seterusnya bagi sujud juga, hendaklah kita sujud itu memang kerana ingin sujud. Bukannya kerana pitam tengah-tengah yang tidak tiba pitam jatuh ke bawah dan terus tersujud. Maka ketika itu sujud itu tidak diiktibar. Dia kena bangun semula dan dia kena sujud sekali lagi. Okey, selain daripada itu juga kalau saya nak sembahyang, saya nak sujud di atas sesuatu benda yang melapik antara saya dengan tanah. Contoh saya sembahyang dengan atas jadah, tak ada masalah. Tetapi jangan saya sujud ke atas satu benda yang dia mengikut saya sewaktu bergerak ketika solat. Contoh katakan saya solat dalam keadaan saya memakai selendang begini. Bila nak sujud saya pun meletakkan selendang saya dan saya pun sujud atas selendang. Dan bila saya bangun nanti selendang tu akan mengikut saya. Maka ketika itu sembahyang tadi tidak sah kerana saya tidak sujud ke atas benda yang tetap. Sebaliknya saya sujud di atas pakaian yang bergerak mengikut saya. Kemudian syarat sujud juga hendaklah kepala lebih rendah daripada punggung. Kepala hendaklah lebih rendah daripada punggung. Jadi kepala dan juga dua bahu ni, kepala dan dua bahu hendaklah lebih rendah kedudukannya berbanding dengan punggung. Jadi kalau dia sujud tetapi kepala dan punggungnya itu sama, ketika itu tidak dipanggil sujud. Atau kalau saya sembahyang atas batu tadi, batu tu dia macam menegak sedikit dan saya pun sujud, kepala saya letak di batu dan badan saya di bawah, jadi menyebabkan kepala lagi tinggi. Kepala dan bahu saya lebih tinggi daripada pinggang saya, daripada punggung saya, maka itu tidak dinamakan sujud. Sujud dia mesti begitu, dia mesti kepala di bawah, punggung itu di atas, baru dinamakan sujud. Tapi kalau sama, maka ia tidak dinamakan sujud, tapi kita dinamakan sebagai terlentang begitu, tidak menungkuk begitu, dia tidak dinamakan sebagai sujud. Dan syarat yang ketujuh yang disebut dalam kitab ini adalah tamakninah di dalam sujud. Jadi ini adalah beberapa perincian yang disebutkan oleh Al-Imam Salim di dalam kitab Safinatun Najah yang saya kira penting untuk disentuh di sini kerana dalam kitab ini disebut tanpa menyatakan syarat-syarat ini. Baik, seterusnya disebut juga di sini duduk di antara dua sujud dan disyaratkan juga hendaklah berlaku tamakninah pada duduk di antara dua sujud tersebut. Kemudian kata pengarang kitab kita, wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik. Orang yang melakukan solat tadi hendaklah melakukan pada baki-baki rakaat seperti itu juga. Maksudnya dia kena baca Fatihah, dia kena rokok, dia kena i'tidal, dia kena sujud, duduk antara dua sujud sekali lagi. Jadi semua yang dia wajib lakukan pada rukun yang pada rakaat yang pertama, maka begitulah pada rakaat yang kedua dan seterusnya, bergantung kepada jumlah rakaat lah. Jadi semua perkara yang telah kita bincangkan tadi, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ini semua mesti dilakukan pada rakaat-rakaat yang berbaki. Kemudian disebut dalam kitab ini wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun.
Duduk tahiyat awal, orang Melayu panggil tahiyat awal, orang Arab panggil tasyahud al-awwal. Duduk tahiyat awal, maknanya duduk selepas kita sujud pada rakaat yang kedua. Selepas sujud rakaat yang kedua, kita duduk dan kita membaca bacaan tahiyat itu, at-tahiyyatu thayyibatul mubarakatus salihatu lillah itu sampai habis. Membaca tahiyat awal dan duduk sewaktu membaca tahiyat awal itu adalah sunat. Sunat. Dia maknanya kalau kita sembahyang dalam keadaan kita tidak duduk kita tidak duduk tahiyat awal, sembahyang kita sah. Tapi rugilah sebab kita tidak melakukan satu perbuatan yang dituntut. Jadi duduk tahiyat awal dan juga membaca bacaan tahiyat awal itu adalah sunat. Dia kata pengarang wat tasyahhudul akhir wal julusu fihi fardun. Adapun duduk tahiyat akhir, maknanya duduk di rakaat yang terakhir. Duduk dan membaca bacaan tahiyat akhir itu adalah wajib, iaitu adalah merupakan rukun di dalam rukun-rukun solat. Jadi bacaan itu tidak boleh dibaca dalam keadaan sedang berdiri atau sedang berbaring. Bacaan itu hendaklah dibaca ketika sedang duduk. Maka sebab itu disebut kedua-duanya sekali. Bacaan tahiyat akhir dan duduk sewaktu membaca tahiyat akhir tersebut. Jadi bacaan tahiyat akhir serta duduknya adalah merupakan fardu, iaitu rukun bagi rukun solat. Dan nanti kita akan lihat rasanya dia akan sentuh, pengarang akan menyentuh sekurang-kurang tahiyat akhir itu apa. Ya, akan disentuh selepas ini. Sekurang-kurang tahiyat akhir itu apa. Jadi seterusnya rukun yang seterusnya adalah wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud. Sebab at-tasyahud ni kalau nak kira-kiranya at-tasyahud iaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Tapi yang dimaksudkan dengan at-tasyahud ini adalah bermula daripada at-tahiyyat, at-thayyibat dan seterusnya itu sehinggalah selesai dua kalimah syahadah. Itu dinamakan sebagai at-tasyahud. Selepas kita selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ataupun kita tambah sayyidana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, maka ketika itu selesailah at-tasyahud. Selesailah bacaan at-tasyahud al-akhir. Adapun selepas itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu adalah berselawat ke atas baginda Rasul SAW. Itu rukun yang seterusnya pula. Jadi dia rukun bacaan yang berada bersebelahan. Mula-mula kita mengucapkan at-tahiyyat sehingga habis sampai kepada memberikan dua kalimah syahadah. Selepas daripada itu kita akan terus kepada rukun yang seterusnya iaitu berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sebab itu disebut di sini berselawat ke atas Nabi SAW selepas at-tasyahud, itu selepas tahiyat akhir. Tasyahud di sini maksud tahiyat akhir. Sebab tahiyat awal macam kita sebut tadi sunat dan berselawat kepada Nabi juga sunat pada tahiyat awal. Tapi yang dimaksudkan selepas tahiyat di sini, selepas tasyahud adalah tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Iaitu pada rakaat yang terakhir. Berselawat kepada Nabi selepas selesai kita membaca bacaan tahiyat akhir dan sebelum wa qabla salam, dan semestinya selawat itu sebelum kita memberikan salam itu adalah fardu. Jadi berselawat kepada Nabi itu bila tempatnya? Selepas selesai tahiyat akhir, selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum kita memberikan salam. Itu tempat berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
di dalam perbahasan ini, di dalam rukun solat. Okey. Jadi kalau nanti kita akan sentuh sikit tentang tahiyat nanti. Kemudian disebut di sini wassalamu minas salati fardun. Memberikan salam daripada salat itu selepas kita selesai mengucapkan tahiyat akhir, selesai kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selesai kita berdoa apa semua dan kita nak keluar daripada solat, maka memberikan salam itu adalah merupakan rukun solat. Maknanya kalau selepas innaka hamidum majid terus dia berdiri dan dia pun terus konon-kononnya dah selesai solat, maknanya sembahyang dia batal sebab dia tidak melakukan satu lagi rukun, iaitu rukun yang terakhir, iaitu memberikan salam. Jadi memberikan salam itu adalah merupakan satu rukun yang tidak akan sah kalau seseorang itu tidak mengucapkan rukun ini. Okey, seterusnya disentuh dan kalau ada tuan-tuan nak bertanya soalan, saya harap boleh tanya sambil tu. Kalau ada soalan kita boleh terus, kalau sambil tu boleh, mungkin ada soalan-soalan yang berkait dengan perbahasan sebelum ini yang memerlukan penjelasan, so saya boleh terus menjawabnya insya-Allah. Okey, seterusnya kalau tak ada saya terus. Okey, ada satu soalan Okey, satu soalan di sini. Kedudukan mata kita memandang ke mata yang ustaz. Macam ni. Assalamualaikum Ustaz, kedudukan mata kita memandang ke mata yang ustaz. Setahu saya pada tempat kita sujud, tapi saya pernah dengar semasa rokok mata memandang ke jari kaki, pohon penjarahan. Okey. Baik, sewaktu kita rokok, di manakah mata kita ingin memandang? Sebentar. Kedudukan mata kita memandang ke mata yang ustaz. Ini saya tak faham. So saya pada tempat kita sujud. Pada tempat sujud. Okey, mungkin soalan ini nak tanya di manakah sewaktu kita solat kita nak memandang ke mana? Okey. Sewaktu kita solat kita memandang ke tempat sujud. Sewaktu kita solat kita memandang ke tempat sujud. Cuma saya biasa mendengar daripada guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, begitu juga dengan Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah menyatakan sewaktu kita rokok kita memandang ke jari kaki. Sewaktu kita rokok kita memandang ke jari kaki. Sebab kalau kita memandang ke tempat sujud dia akan menyebabkan kita agak terdongak sedikit sewaktu kita rokok. Ayat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la
quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وسيدنا محمد رسوله بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi yang disentuh oleh Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah, kata beliau, kita memandang tempat sujud ni sewaktu kita sedang berdiri, sewaktu kita sedang membaca surah, baca Al-Fatihah, maka ketika itu sunat mata kita, tidak wajib, tetapi sunat mata kita ketika itu memandang ke tempat sujud. Ya betul, ke tempat sujud. Dan sewaktu kita rokok pula, mata kita memandang ke jari kaki kita. Kita memandang ke jari kaki kita. Kemudian sewaktu kita i'tidal, kita kembali melihat pada tempat sujud. Dan sewaktu kita sujud dalam keadaan kita tidak memejamkan mata. Sujud dalam keadaan mata kita memandang ke arah hujung hidung ini. Ketika kita sujud, mata kita memandang ke arah kita punya hidung. Mata kita memandang ke arah hidung. Jadi itu yang disentuh. Dan sewaktu kita duduk tahiyat, sebelum asyhadu an la ilaha illallah, kita disunatkan memandang tempat sujud. Dan sewaktu sampai kepada illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bila sampai pada illallah, dan kalimah illallah tu juga ketika itu kita akan menaikkan jari kita, sunat kita naikkan jari kita, jari telunjuk. Maka ketika itulah kita akan memandang ke jari telunjuk kita tersebut sehingga sampai sebelum memberikan salam. Itu secara ringkasnya berkenaan dengan di manakah kedudukan mata kita sewaktu sedang melakukan solat. Okey, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu disebut di sini wassalamu minas salati fardun wa aqallu salami assalamu alaikum. Sekurang-kurang memberikan salam daripada solat itu adalah merupakan fardu. Maksudnya setelah kita selesai tahiyat dan selesai kita berselawat kepada baginda Nabi, dan kalau kita sambung dengan doa, ya silakan. Sebelum kita nak keluar daripada solat, kita hendaklah memberikan salam, iaitu salam yang pertama. Rukun di dalam solat adalah salam yang mula-mula. Adapun salam yang kedua itu adalah sunat. Maksudnya kalau kita sekadar memberikan salam sekali sahaja, contoh kita tengah semayang, tiba-tiba masa tu tiba-tiba nak terkencing sangat-sangat, dah tak tahan. Elok innaka hamidum majid, kita pun assalamualaikum, dan tu kita bangun. Selepas selesai kita sebut assalamualaikum, kita pun bangun, maka ketika itu kita telah pun selesai solat, dan solat kita adalah sah kerana kita telah memberikan salam. Tapi kalau tak dan nak sebut assalamualaikum, baru sebut assalamu, kita dah bangun terus, lepas tu sambil pergi ke tanah kita sebut alaikum, macam tu, ketika itu sembahyang kita tidak sah kerana kita tidak sempat menghabiskan salam yang pertama. Okey,
Jadi di sini disebut sekurang-kurang memberi salam. Wa aqallus salami assalamualaikum. Sekurang-kurang kita memberikan salam sewaktu solat adalah dengan kita menyebut assalamualaikum. Kena ada assalam. Tak boleh salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh, kalau kita sebut itu, maka sebenarnya kita tidak sah kerana tidak berbunyi alif lam tu. Kita kena sebut assalamualaikum. Kalau sebut assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Salamun. Dia tak bunyi as tu, maka sembahyang kita tidak sah kerana disyaratkan mesti ada alif lam pada assalam itu. Tak boleh assalamualaikum, assalamualaikum contoh. Tak boleh. Dia mesti assalamualaikum. Jadi masa kita bagi salam pastikan supaya kita menyebut dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pastikan sekurang-kurangnya cukup dengan assalamualaikum. Bahkan disebut dalam kitab-kitab kalau kita tukar, cuma tak dibuat di orang lah. Kita sebut wa'alaikumussalam. Contoh kita sebut wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah dan salam tadi sah. Saya ingat masa saya mengajar kitab Safinatul Najah di Kedah dan saya sentuh perkara ini. Lepas tu anak saya dia dengar. Anak saya Muhammad Nabawi dengar. Lepas tu dia sembahyang depan saya. Bila dah habis dia selesai tu dia pun wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Lepas tu dia gelak. Saya pun tergelak lah. Tapi sembahyangnya sah kerana dia telah memberikan salam. Jadi ada beza di antara memberikan salam dengan takbir. Takbir mesti Allahu dulu baru akbar. Tak boleh akbarullah. Tak boleh. Kalau kita sebut akbarullah, batas sembahyang kita. Sembahyang itu tidak diiktibar berlaku lagi. Sebab kita tidak bertakbir. Jadi kita kena sebut Allahu akbar. Allah dulu baru akbar. Tapi kalau salam tidak disyaratkan mesti assalamu dulu baru alaikum. Tapi asalkan ada assalam ada alaikum. Kalau kita baca dulu Alaikumussalam. Contoh, sah sembahyang. Sah kita punya sembahyang. Cuma adakah itu yang bagus? Jawapannya tidak. Yang bagus adalah mengikut yang dibawa oleh baginda Rasul, iaitu didahulukan assalam sebelum alaikum. Kita sebut assalamualaikum. Dan yang paling bagus lagi, iaitu yang sunatnya kita tambah sikit lagi. Warahmatullah. Macam yang kita buat dalam solat biasanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling bagus. Tapi kalau sekadar untuk yang wajib saja, apa dia? Assalamualaikum, selesai dah. Maknanya kita telah melakukan salam di dalam solat. Jadi sah solat kita kerana kita telah melakukan assalam dengan betul. Okey, ada satu soalan di sini disebut. Salam Ustaz, bagaimanakah keadaannya jika dahi bagi wanita yang terdapat rambut-rambut halus dan dia memakai telekung yang hampir menutup keseluruhan dahi? Adakah sah sujudnya? Macam saya sebut tadi, kalau telekung itu menutup seluruh dahi, maka tidak sah sujudnya. Kerana syarat dia mesti ada bahagian dahi yang terkena tempat sujud. Jadi kalau dia pakai tudung dia menutup sebahagian ataupun kebanyakan dahi, tetapi ada dahi dia yang sedikit, contoh di bahagian bawah yang tidak ditutup, lalu ketika sujud bahagian yang tidak ditutup itu telah terkena tempat sujud, maka dia punya sujud tadi adalah sah. Okey. Itu berkenaan dengan memberikan salam. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau sebut salam ni, yang afdalnya kita sebut assalam itu dan kadang kita menghadap kiblat. Permulaan takbir, permulaan beri salam itu dalam keadaan kepala kita menghadap kiblat, kemudian berakhir salam itu, permulaan salam itu ketika kepala kita menghadap kiblat dan berakhir salam itu ketika kepala kita menghadap ke arah bahu kita, bahu ke kanan atau ke kiri. Maknanya masa kita nak bagi salam tu, ini sunatlah, kalau tak nak buat pun sembahyang sah. Maknanya yang bagusnya contoh,
Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah tu kepala kita dah beralih. Dah beralih ke pihak kanan atau ke kiri. Ikutlah salam pertama ke kanan, salam kiri ke kiri. Jadi kalau kita terus bergerak dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Sah. Tetapi rugi sebab kita tidak melakukan yang paling bagus. Yang paling bagus apa dia? Mulakan salam itu dengan as tu dalam keadaan kepala kita menghadap ke arah ke arah kiblat. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullah, sah dan bagus. Lepas tu kita salam kedua, bawa kepala ke kiblat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling terbagus. Yang paling bagus, yang paling menepati sunnah. Tapi kalau dia contoh, dia gerak kepala dulu. Dia yang wajib itu ucapan itu, itu yang rukun. Adapun pergerakan kepala itu adalah sunat. Kalau dia innaka hamidum majid, bergerak ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya sah. Cuma dia rugi kerana dia tidak melakukan satu perbuatan sunat, iaitu memulakan salam itu dalam keadaan kepalanya menghadap ke arah kiblat. Okey. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada lagi 5 minit. Kita ada berbaki lagi 5 minit untuk kita meneruskan ataupun kita menyelesaikan pembacaan pada hari ini. Ada sebarang soalan secara bertulis atau secara terus sebelum saya masuk kepada aqallu tasyahud al-wajib. Okey, kalau tak ada kita terus pergi kepada perbahasan yang seterusnya. Saya kira mungkin kita berhenti di sini. Okey, kata pengarang wa aqallu tasyahudil wajibi at-tahiyyatu lillah salamun. Pak, ini sekurang-kurangnya. Tapi yang kita lakukan selama ni assalamu alayka itu yang paling bagus. Maknanya dengan alif lam. Tapi kalau yang paling ringkas at-tahiyyatu lillah, itu saja yang wajib. Ataupun at-tahiyyat, at-tayyibat, al-mubarakat, as-salawat, itu semua sunat. Habis yang wajib apa dia? At-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Yang kita tambah al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, itu semua adalah tambahan yang sunnah. Tapi yang wajib cukup dengan menyatakan at-tahiyyatu lillah. Sebab tu di sini sebut sekurang-kurang tasyahud yang wajib, iaitu sekurang-kurang bacaan bagi tahiyat akhir adalah at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu adalah at-tasyahud. Kemudian itu adalah permulaan tasyahud, dan penghujung tasyahud adalah 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atau boleh juga sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Tak syarat mesti letak abduhu wa rasuluhu. Jadi itu adalah sekurang-kurang tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat kita sebut at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau tak ada kalimah wa rahmatullahi, kita salamun alayka ayyuhan nabi wa barakatuh, tidak sah solat dia kerana dia tidak melakukan sekurang-kurang bacaan bagi tahiyat akhir yang wajib. Sekurang-kurangnya adalah at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, atau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay? Itu adalah seringkas-ringkas bagi bacaan tahiyat akhir. Cukup sampai takat tu je. Tapi kalau kita nak buat yang macam biasa kita lakukan tu, kita sebut at-tahiyyatu at-tayyibatul mubarakatus salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Maka ketika itu kita telah melakukan tahiyat yang sempurna. Tapi sekurang-kurang tahiyat macam yang dinyatakan di dalam buku ini. Sekurang-kurangnya adalah seperti yang didatangkan di dalam buku ini. Dan kata Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, sunat sebelum kita datangkan nama Nabi dalam tahiyat ni kita sebut wa asyhadu anna sayyidana. Sunat kita tambah kalimah sayyidana pada kita datangkan kalimah sayyidana sebelum kalimah Muhammad. Atas dasar penghormatan. Kita tak sebut nama Nabi secara terus. Kita sebut sesungguhnya penghulu kami Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi yang kita amalkan selama ni, tahiyat yang kita amalkan selama itu adalah tahiyat yang penuh, yang paling baguslah kerana ada selepas kita selawat tambah lagi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu semua itu adalah yang sunat-sunat belaka. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Sikit lagi. Wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau satu orang sembahyang, dia mulakan dengan tasyahud yang paling wajib saja. Dia sebut at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia sambung Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh, maka ketika itu sembahyangnya sah kerana dia telah membaca at-tasyahud yang wajib dan dia telah berselawat dengan kadar yang sekurang-kurangnya. Jadi cuma yang kita lakukan selama ini itu adalah yang paling bagus. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu sampai ke habis tu, sampai innaka hamidum majid. Setengah orang tambah lagi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Setengah orang tambah lagi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika. Di doa yang pelbagai itu dah sunat. Tetapi yang wajibnya di mana? Suatu kita duduk di tahiyat akhir, yang wajib adalah bacaan tahiyat akhir sekurang-kurangnya yang dah disebutkan sebelum ini, dan yang seterusnya adalah sekurang-kurang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya berkongsi dengan waktu yang ada pada kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita terus diberkati dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan mereka yang mempelajari ilmu dan dapat memahami ilmu dengan baik biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan moga buku ini akan menjadi penyebab untuk kita terus melonjak kepada kitab-kitab yang lebih tinggi selepas ini insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ni kita ucapkan terima kasih banyak kepada Syekhna Al-Fadil Syekh Khairul Nizam Al-Azhari atas penyampaian ilmu sebentar tadi. Semoga seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, semoga dengan kita mengaji kitab ni kita dapat membuka pula pintu kepada kitab-kitab yang seterusnya, kan kita dapat membedah ilmu, menimba ilmu dengan lebih banyak lagi insya-Allah. Okay, Ustaz, insya-Allah saya kira kita pun dah sampai pukul 9 malam. Insya-Allah kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian untuk meluangkan masa, dan juga tuan-tuan haji dan juga puan-puan hajah yang istiqamah dengan kita pada setiap Selasa malam insya-Allah. Minggu depan kira Selasa pertama lah Ustaz, kan? Ya, Selasa pertama. Jadi minggu depan saya Selasa pertama saya ada kuliah. Jadi kita cuti dulu Cuti insya-Allah. Selasa depan insya-Allah sempena raya sinilah Syaz.
Mungkin minggu depan kita akan bukan tawakuf, kita akan berehat seketika lah, berehat sebentar. Kita akan sambung pada Selasa yang satu lagi insya-Allah. Ya. Sekat itu saja, insya-Allah kita tangguhkan dulu majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. InsyaAllah kita akhirkan juga dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dengan apa? Dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz insya-Allah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairul jazaa Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هنانا سوا على حب النبي يلا سوا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا